Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi وصحبه أجمعين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نقول بالله التوفيق. Kita masih lagi dalam adab al-'ishrah az-zawjiyah, pergaulan suami isteri, dengan huruf ain, huruf ain, al-'ishrah الموسوعة الآداب الشرعية. Yang keenamnya, kata musannif sini rahimahullah hafizahullah taala, hendaklah isteri melayani hajat suaminya. Katanya para ahli ilmu berselisih dalam masalah ini. Ada khilaf, perbahasan yang panjang di antara ulama tentang perkara ini lah. Macam mana isteri melayan suami dia. Tetapi kami melihat bahawa adab Islam mengharuskan, yakni mewajibkan. Bahasa Indonesia ni perkataan harus ni terjemah maknanya wajib. Mengharuskan, yakni mewajibkan. Bukan harus maknanya buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Bukan maknanya gitu. Jadi harus ini maknanya wajib. Jadi adab Islam mengharuskan yang mewajibkan seorang isteri melayani hajat suami, sebagaimana suami harus yang mesti berusaha mencari penghidupan untuk isteri dia, berusaha untuk bekerja, mencari kehidupan. Kita memberi nafkah. Adapun dalil atas hal ini adalah hadis Ata Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Maka dia kata, ya Rasulullah. Jibril kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi Khadijatu. Ini dia Khadijah. Ini cerita ketika Nabi SAW berada di gua Hira, di situ beribadah di situ. Jadi Khadijah datang bawa bekal, hantar bekal kepada Nabi SAW. Biasa Nabi bila ada bekal dia balik ambil, pergi pula ke gua Hira tu. Lepas tu dia kata Aisyah Khadijah pergi hantar. Hadhihi Khadijah, kata Jibril. Ini dia Khadijah. Qad atat ma'aha ina'un fihi idamu. Dia datang bawa bersama dia dengan satu bekas, yang dalam bekas itu ada idam, ada lauk, atau ta'am ataupun makanan, atau syarab ataupun minuman. Jadi au nisya rawi lah, rawi yang merawikan hadis nisya sama ada perawi dalam hadis itu menyebut makan lauk atau ta'am atau minuman. Ta'am ni makanan lah. Jadi disebut semua lah. Au kan. Bukan Jibril kata au. Bukan Jibril kata au tu atau. Okay? Jibril kata perkataan salah satu daripada tiga perkataan ni. Dia bawa lauk, ataupun dia bawa makanan, ataupun dia bawa minuman. Jadi rawi yang mendengar tu dia terlupa, ataupun dia confused, maka dia sebut semua kali dia tu. Jadi kata Jibril alaihissalam, fa'idha hiya atatka, apabila dia datang kepada engkau, apabila dia sampai kepada engkau, maknanya Khadijah tak nampak lah Jibril alaihissalam. Apabila dia datang, faqra' alaiha salam,
bacakan ke atasnya salam. Maksudnya sampaikan salam kepada anak. Ya. Min rabbiha, salam daripada Tuhannya, wa minni, dan daripada aku. Masya Allah. Allah Ta'ala kirim salam dekat Khadijah, dan Jibril juga kirim salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Lepas tu pula berkatakan tu, wa basyirha bi baitin fil jannah, sampaikan khabar gembira kepadanya dengan syurga. Tak mati lagi dah. Tak mati lagi dah. Allah Ta'ala sebut syurga. Duk jalan dalam bumi lagi. Confirm ada syurga. Masya Allah. Kan, mana mereka ni dapat menghayati syurga tadi macam mana orang walaupun tak pernah nampak syurga nikmat dia, tapi percaya dengan janji Tuhan dia. Percaya dengan janji Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala. Sampaikan khabar gembira kepadanya dengan sebuah rumah dalam syurga. Bi baitin fil jannati min safabin, yang dibuat dari min qasabin, min qasabin, daripada permata. Qasab ni maksudnya permata kristal yang mana dia dalam tu ada kosong. Nampak? Okey? Jernih. Rumah daripada permata. Tapi jangan faham ke tahu kalau gitu rumah yang daripada kristal ni duduk luar boleh nampak dalam, nampak habis orang dalam. Jangan faham itu. Rumah yang tak boleh cerita lah macam mana kan. Masjid kristal pun kalau awak pun. Masjid kristal kat mana ni? Putrajaya. Tengah tu. Masjid Putrajaya, masjid besi tau. Confuse dulu tu. Masjid kristal kalau awak nak pun. Untuk tu manusia buat. Ni Allah Ta'ala sediakan dalam syurga. La sakhaba fihi, tidak ada riuh rendah, bising-bising dalamnya tak ada. Riuh-riuh tak ada. Wala nasab, dan tidak ada kepenatan. Biasa ni kita kalau rumah lagi besar, lagi penat, kena ada orang lagi yang ramai. Ya. Jadi maknanya rumah ni kita kata kalau besar sangat letih nak menyimpan kan, tak apa. Kan anak-anak yang ramai pula, dia punggah sana, dia punggah sini, dia sepak sana, dia sepak sini. Kan? Jadi penat, letih. Kan nak mop lantai. Kan? Nak cuci mop habuk-habuk dan sebagainya. Dikipas lah, apa lah dari kepala. Dia semua hebat-hebat dikipas. Kipas tu biasa dia tak bersih pun. Ya. Jadi ini yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Khadijah perantara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi hadis ini menjadi dalil bahawa seorang isteri semestinya melayani hajat suaminya pada batasan yang ma'ruf, yang baik. Ini tiga jalan hadiah Allah bagi dekat Khadijah. Kerana dia ni jaga Nabi SAW sungguh, kan? Dan dia bagi motivasi kat Nabi SAW. Ketika mula-mula Jibril mari tu kan, Nabi jadi susah hati, jadi takut. Jibril mari yang kali pertama mari tu, Nabi lari balik rumah menggigil, berletah. Nabi kata, Ya Khadijah, inni khashitu ala nafsi. Laqad khashitu ala nafsi. Aku takut, aku bimbang keburukan akan menimpa aku. Kan? Mana ya? Sembilu, selimut kan? Kan? Selimut hilang kan? Gemetar, ketakutan tadi. Pertama kali first time mari, makhluk mai peluk dia kan? Suruh dia baca. Kan? Suruh dia baca, aku tak boleh baca. Lain kali, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq kan? Ayat. Jadi Khadijah kata, Kalla la yukhzika Allahu abadan. Tidak, sama sekali Allah tidak akan sia-siakan kau. Allah tidak akan hinakan kau. Allah tidak akan sakiti kau. Innaka la tasilur rahim. Sungguhnya kau sentiasa menghubungkan hubungan silaturahim. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa menghubung silaturahim.
wa tukrid dhaif, dan kau sentiasa memuliakan tetamu. Kalau ada orang luar mari semua kan ke Mekah, Nabi akan bawa jadi tamu dia sallallahu. Wa tahmil kal, dan kau membantu orang yang dalam kepayahan. Wa tu'inu ala nawaib ad-dahr, sentiasa membantu orang yang dalam musibah. La yukhzillahu abadan. Bagi semangat orang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kenangan dengan Khadijah tu sampailah ke Madinah. Okay? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi sembelih kambing, Nabi akan bagi-bagikan kepada kawan-kawan Khadijah. Dan seorang lagi saudara kakak kepada saudara perempuan kepada Khadijah, iaitu Halah. Jadi bila Halah datang bagi salam minta izin, Nabi seronok. Nabi kata, Halah. Seronok Halah tu mari. Halah ni ipar Nabi SAW lah. Kenangan dia dengan Khadijah tu tak boleh nak lupa. Dan Aisyah pernah cemburu pada kan. Tu sebut bahawa orang perempuan tu dah dimakan zaman lah. Nabi marah. Semuanya dia Nabi kata. Nabi marah pada Aisyah. Yalah, sampai hari kematian Khadijah tu disebut dalam kitab tarikh sejarah Amul Huzn, tahun kedukaan, tahun kesedihan kematian Khadijah radhiyallahu anha tu kan. Maknanya Nabi kenangan dia cukup besar lah. Sebab dia harta dia semua untuk jalan Allah Ta'ala tadi, untuk Rasulullah SAW gunakan fisabilillah harta kekayaan Khadijah ni. Tengok Allah bagi ganjaran kat dia macam mana. Tak mati lagi, duduk atas umi lagi, sampaikan khabar gembira kepadanya, untuknya istana dalam syurga daripada permata-permata. Tidak ada kebisingan, tidak ada kepenatan dalam rumah tadi, dalam istana tadi. Ada dia. Baik, yang ketujuhnya, menjauhi perdebatan dengan suami yang sedang marah. Ini kita ni tuju kepada kaum wanita, tapi tak pengalaman kan, sampai-sampai lah kan. Ada cerita dia. Sebagian isteri jika melihat suaminya marah dan bersuara keras dalam suatu urusan, ia pun membalas dan mendebatnya. Suami angkat suara, dia lagi angkat suara. Suami mesej dekat dia dengan satu mesej, ni abang keluar rumah lapar ni, tak ada sarapan. Dia pun jawab tu dia 3 muka surat. Suami jawab, ini pengalaman sahabat dah. Kita ni kawan cerita, kita jadi modal. Cerita benar. Pelik tapi benar ni. Betul tu Ustaz. Saya mesej kat dia 3-4 patah perkataan lah. Apa ni? Abang keluar rumah pergi kerja, lapar. Dia balas kat saya 3 surat. Habis. Ni kalau masuk dalam metro ke apa kat hari tu kan, satu page dia punya. Ada tak bagus ya? Bini macam ni memang tak bagus ya? Dia buat macam mana? Kan? Sabarlah. Kita sabar lah, kita sabarlah. Ujian. Allah nak angkat derajat. Sambil-sambil nasihat. Itu. Jadi dia akan balas dengan cakap, debatlah. Balas lagi. Sebab tu kita ni biasalah, kita tak kepala kita semua dah nikah dah. Dah kahwin dah. Kalau anak-anak kita nak cari isteri, dia kata, nak cari bini yang lebih berahan. Jangan cari bini yang lebih berahan. Khadim jabat, dia manager, siap. Tekat muka lah awak. Duit lah. Minyak motor berpak. Ya, RM10 lah minyak motor. Ya. Gaji lah, gaji tak cukup bulan dia lah. Kenal kan bos. Bos kenal dia lah.
Pak dia kata hang nak nikah, tengok mula istikharah luar, istikharah dulu. Agak orang dia jalan-jalan lah. Esok orang jadi lembu lah, orang cucu hidup. Tapi tak semestinya. Macam Khadijah radhiyallahu anha, dia lebih pada Nabi SAW dari sudut kekayaan, harta benda. Tapi Nabi manusia terbaik. Makhluk Tuhan yang terbaik. Siapa boleh challenge Nabi SAW? Terbaik dan segala-galanya. Harta. Kalau Nabi nak harta, Nabi boleh doa ke Tuhan jadikan Mekah semua emas milik dia. Kalau Nabi nak, Nabi boleh minta ke ya Allah, jadikanlah lapangan ni semuanya emas. Boleh tak? Boleh tak? Tapi Nabi nak buat apa? Dunia nak buat apa? Cukup makan sudah. Macam kita kan, duit tu dia kumpul, duit punya banyak. Makan orang jalan sepi pun dah habis. Tengah hari kalau makan nasi, lauk sotong, seekor tak habis. Gigi tak ada, nak kunyah sotong tua. Jadi Nabi kata mali wali dunia. Aku nak buat apa dengan dunia ni? Nak buat apa? Aku dengan dunia ni seperti seorang yang berkenderaan, berperjalanan. Illa karakibin istazalla tahta syajara, berhenti sekejap, berehat. Aku ni diibarat seperti orang yang berperjalanan, bersepi. Berhenti sekejap, berehat di bawah pohon pokok. Datang tenaga, sambung perjalanan. Istazalla tahta syajara thumma raha wa tarakaha. Ila dunia ni. Macam itulah kita dengan dunia ni. Kita nak buat apa? Kekayaan yang melimpah-limpah ni kan, lebih bukan makan minum lah. Kalau kita ada 1 juta, saya ingat sampai mati pun makan tak habis. 1 juta umur kita berapa ya? Kalau kita lah ni, umur kita 50, 60 lah. Kita 60 umur kita. Berapa lagi kita nak hidup? Kawan saya 3 hari lepas umur 51. Ma'assalam. Sudah. Saya ikut sekolah. Start. Macam tu. Jadi kita fikir apa, ya Allah, kawan aku, muda-muda aku dah pergi dah. Dah seorang-seorang kawan kita pergi dah. Dah seorang-seorang. Kawan untuk mengaji sekali, duduk sebilik. Duduk sebelah katil. Allah. Terkejut. Kita duduk sihat. Sihat tak kita. Orang sihat tak mati. Jadi kita nak buat apa? Apa kita nak buat? Apa kita nak? Kalau kekayaan, kemewahan yang kita miliki itu, dia tak jadi pahala untuk kita di sana. Duit banyak, bilion. Tapi miskin. Miskin sampai-sampai sana tak ada apa. Orang lain bawa harga penuh, dia harga kosong. Kena bagi orang lain pula tu, bagi orang tu sikit, bagi orang ni sikit, bagi orang ni sikit. Lain-lain tak ada apa kat dia, pun seorang harga dia. Rasulullah. Baik, macam tu. Seterusnya, ia melawan kegaduhan suami dengan yang semisalnya, sehingga hal tersebut akan memperburuk kondisi rumah tangga dan nilai-nilai keharmonian. Ini cerita dia. Dengan kan? Tapi itulah dia perempuan ni kan, adalah hadirin dia. Kalau kita buat apa, dia tak orang lelaki dia bisik-bisik. Ya kan? Orang lelaki ni dia bisik-bisik habis ya. Tapi kalau isteri dia menjawab, dia rasa tercabar lah. Sebab jangan bini jawab kan? Dia jawab. Gitu. Tapi sekarang ni terbalik. Suami tak jawab. Dia bini dia pompang di mulut lagi. Pompang pinggan di dapur lagi. Bunyi macam orang tu bertetap berbarang di dapur tu. Protes lelaki dia. Lelaki siapa? Warang. Tapi dia berjabat. Dia jengkoh. Apa nama pekerja-pekerja dia?
Kan? Lekat di sini. Oh, jangan. Wanita yang cerdas adalah menjauhi kemurkaan suami dan tidak mendebatnya ketika sedang marah. Jadi tetap diam dan menjawabnya dengan lemah lembut. Ai, nak cari tahu mana ni? Siapa kata permata di limbahan? Maksud dia benda macam mustahil. Orang cari permata bukan dia payah acak. Kata ada acak mana. Jadi orang tak cari permata di limbahan. Permata ni orang tak situ. Otak di tempat yang sesuai saya kata. Sebab tu Nabi kata tungkabul mar'atu li arba'. Biasanya orang nikah ni, orang cari bini ni, orang cari hafadnya. Mula-mula orang cari apa? Lima liha, kekayaannya. Kan? Anak orang bilang, ya, anak datuk. Biasa anak datuk ni kaya lah, biasa lah. Nak cari datuk tak kaya ni susah sikit. Mereka datuk memang kena jadilah. Kan, datuk yang ada cucu lah. Lima liha, wali jamaliha, wali hasabiha, pada keturunannya. Orang nikah kan, cari keturunan habis-habis, keturunan Arab ke apa kan. Abu Jahal Arab juga. Cari keturunan. Yang ketiga, di jamaliha, kerana kecantikannya. Yang keempat, di diniha, kerana agamanya. Orang akan cari ni. Setengah orang dia nak cari tak kisah, lawa tak kisah, puji dia ada agama. Miskin tak apa, tak kisah. Setengah orang dia cari bini tak kisah. Orang dulu suruh mak dia kan, mak dia tak bilang nak nikah, tak tahu. Takkan tak ada kenal siapa-siapa, tak kenal. Tu nak cari dia, ikut mak dia cari. Ni ada anak orang tu sekali-sekali anak tak? Ikut. Dia tak kisah. Kan? Lepas tu maknanya orang tengok, weh, bini hang tak lawa. Kan? Duit. Miskin tak tu, tak kaya. Tapi kan? Turunan besar ya. Turunan Tok Guru lah. Tapi bagus ya. Dia ni orang tengok orang ni beragama, pandai baca Quran, ajak budak baca Quran. Tu busuk. Atau juga ya, Nabi kita fasfar bizati din taribat yadaka. Beruntunglah wanita yang ada agama tadi kan. Mana beruntung tangan kau lah. Tangan kau untung. Kalau buat kerja naik tangan. Begitu. Kemudian dengan suara rendah kemudian mendekatinya ketika marahnya reda, sebagaimana dikatakan dalam syair, khudhil afwa minni tastadimi mawaddati wa la tanfiqi fi surati hina aghdabu. Ini penyair ni laki, dia katakan bini. Penyair ni, khudhil afwa minni tastadimi mawaddati. Ambillah kemaafan dariku, ya, maka kau akan selalu mendapat cintaku, kasih sayang. Ambillah kemaafan dariku. Maksudnya, laki dia marah-marah ni, baik bos. Nah, kalau begitu macam family lah pula kan. Bos tu punya lelaki apa tu? Lelaki dia kata apa-apa, baik bos. Dia suka suruh baik bos. Kan, dia. Jadi ambil kemaafan ni. Maksud lelaki dia marah dia kata, masalah lelaki dia habis lah. Lelaki dia jangan bini jawab kan. Bini jawab, dia rasa tercabar. Gitu. Wala tartiqi, dan janganlah engkau berbicara ketika aku sedang
sedang marah. Wala tantiqi fi saurati. Saurah. Kan? Ketika aku maknanya dalam hal keadaan aku ni sedang marah. Jangan jawab, jangan debat. Jangan jawab. Bila bercakap marah jangan jawab. Yang ke-8, menjauhi kecemburuan yang berlebihan. Yang dimaksud adalah cemburunya seorang isteri. Biasanya cemburu ni isteri ya. Lelaki nak cemburu apa? Apalagi bini tadi dia nampak pelik sangat kan. Biasanya cemburu ni bini ya. Gitu. Ada seorang kawan, saya cerita ni maknanya siapa pun tak tahu ni saya kawan saya kan. Kawan saya ramai. Haji Zul pun kawan saya juga. Cerita ni bukan berkaitan dengan Haji Zul dan kawan-kawan lain. Tapi cerita ni cerita benar lah. Ya. Dia ni budak nikah dengan satu janda, beranak-anak, dan dia pun beranak-anak juga. Betul lah. Jadi bini dia ni, janda ni, Allah ni, cemburu, orang kata tak ketahuan. Dia pergi buka Facebook, dia pergi cari bekas-bekas bini kawan ni dulu. Takut dia duduk dah berumur lagi yang bini-bini dah alamak-alamak. Cemburu ni, cemburu tak guna ni. Ya. Tak betul. Cerita dekat tu dia ada LV. Kan? Mana tahu sampai ke dia cerita pasal aku lah. Tak ada betul dah mahal tak? Macam cerita aku ya. Cerita ni banyak. Bukan seorang je cerita mengalami benda yang macam ni. Kan? Itu dah. Baik. Dia kata, sebab kecemburuan seorang suami adalah hal yang terpuji secara mutlak. Lelaki cemburu tu bagus. Bini cemburu tak bagus. Mana dia kata, mereka boleh cemburu kat kita, kita tak boleh cemburu kat mereka. Kan? Tapi itulah dia hakikat dia. Cemburu isteri tak bagus. Contohnya suami tu buat baik pada mak dia, duk bagi duit bulan-bulan pada mak dia, bini cemburu. Tak boleh. Tu dia. Ataupun suami dia dah ada isteri dah, nikah lagi, kan, pakat cemburu sama-sama, dia pun tak boleh. Gitu. Dia kata, selama tidak sampai pada tingkat meragukan perilaku isteri atau menyusahkannya, janganlah cemburu buta orang. Kan? Ini cemburu buta tak boleh pula. Juga selama ada alasan yang kuat. Adapun kecemburuan wanita yang memuncak akan menjadi sebab pergoncangan hidup dan keretakan keluarga tadi. Cemburu ni sampai cerai. Kan? Dia cemburu kat lagi minta cerai. Tak cerai. Itu. Dengar berita kata suami dia menikah lagi. Suami dia kata, tak nikah kan? Tak. Dia tengok pula segala bukti segala apa. Ni nikah ni lama dah dia kata. Bukan baru ni. Saya tak nikah tu kemarin. Saya nikah tu bulan lepas. Kan? Dia nafi ya. Orang nikah hal. Dah. Dah tu maksudnya lah ni. Kata kemarin. Dia nikah 3 bulan lepas lah. Kemarin dia tak nikah lah. Kan? Itu. Jadi katanya dia jadi boleh retak rumah tangga. Laki ni dah tak larang sangat dah. Hari-hari dia minta cerai. Sarapan cerai, lunch pun cerai, dinner pun cerai. Anak sangat oh. Anak sangat ni main. Nak ambil bagi. Okey, talak 1. Geram sangat dia pun talak 10 sekali. Tak ambil. Anak jalan tak? Apa nak pak? Boleh kan. Lepas tu pakai menyesal. Cina buta pun tak boleh. Kan? Haram. Tak boleh cina buta. Zina. Cina buta ni nikah kontrak. Nikah kontrak ni muta'ah ha. Muta'ah ni zina. Adalah kawan kita tak ada buat.
Dia. Baik. Telah diriwayatkan bahawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, cemburunya laki-laki adalah ketaatan terhadap agama. Dia tak mau tengok bini dia kan jalan pakai, pergi keluar rumah pakai yang melekat-lekat ni kan, tak melekat-lekat. Pakai yang tu macam kulit di badan. Kena warna sama warna kulit pula. Tengok kojoh tak pakai baju, tak pakai seluar apa ni. Warna baju sama dengan kulit. Bila pakai. Ingat tak pakai apa? Terus tentulah. Kadang-kadang hak laki tu, hak suami tu, dia suka bini dia macam tu. Dia tak suka bini dia pakai jenis apa? Macam kelawak tu kan. Pakai tudung labuh apa semua. Dia kata, dia orang kata aku jalan dengan orang tua. Orang tanya, mahal lah. Orang tanya dia, mahal lah. Mak aku apa, bini aku lah. Aku ingat orang tua benar. Jadi sebahagian orang dia suka tunjuk bini dia kat orang. Tak ni syaitan wajah manusia ni. Ada bini nak ikut pergi pasar malam pakai. Pakai macam ni. Pakai lagi elok sikit. Ni elok lah dia pakai tudung labuh. Suruh bini dia pakai jean ketat, t-shirt ketat, dia berlembung, pernah berlembung sini. Ini ramai lelaki macam ni. Ini dayus. Tak masuk syurga ni. Kita bini kita ni kita jaga, tak mau tunjuk ke orang. Permata yang kita kata permata dia simpan tak elok lah. Tapi dia tak, dia berjual bini dia pak. Pakaian tadi kan, yang menjolok mata lah. Istilah kita kata pakaian yang menjolok mata. Ketat, nokat dengan kulit tu. Tak suruh orang puji. Dia tak suruh orang puji bini dia. Puji dia lah. Bagus lah bini dia lawa. Kan? Kena nak cerai lah aku. Kan? Aku ambil alih. Tu dia. Aku tahu. Ni. Dia kata, sedangkan cemburunya isteri adalah kekufuran terhadap suami. Cemburu isteri, kufur pada suami. Dia akan kata macam-macam kat lagi dah kan. Dia akan keluar macam-macam. Dia cemburu ni. Maknanya otak dia tertutup dah. Dia cakap macam-macam benda tak elok ni. Benda boleh mendatangkan dosa. Syaitan ni dia tepuk tangan. Bagus. Teruskan kan. Cakap ni. Dikatakan, mengapa demikian? Dia menjawab kerana isteri mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dia haramkan apa yang Allah halalkan. Maknanya contohnya poligami. Dia pun tak bagi. Jadi seolah-olah mengharamkan apa yang Tuhan halalkan. Baik. Jadi dengan itu akan cakap keluar perkataan-perkataan yang kadang-kadang boleh menyebabkan kufur. Aku tak kira, aku tak peduli. Neraka pun neraka lah. Alhamdulillah. Ada orang cakap macam tu. Bukan lelaki dia nikah, natu dia nikah, dia keluar. Anak dia tu okey je. Anak dia suruh lelaki dia nikah. Lelaki dia nikah. Dia kata tu. Mak bini dia ni marah. Mak ni. Mana boleh mak macam tu. Mak tak boleh mak dosa ni. Aku tak kira. Dosa. Masa lah. Wallahi ya billah. Sampai macam tu kan. Bukan orang tak belajar. Dia belajar. Dia tahu. Dah, itu dia. Ya, kecuali orang yang Allah Ta'ala beri taufik lah. Kemudian kecemburuan isteri yang berlebihan akan membuat suami menjauh darinya dan menyebabkan tidak harmonisnya perhubungan perkahwinan. Tok membebel dengan lelaki aku balik rumahnya. Tanya sepatah, jawab sepatah. Tanya sepatah, jawab sepatah. Jawab pun tak tengok muka orang tu dah. Duk tengok apa?
pisang goreng dalam pinggan. Dia tengok nasi lemak dalam pinggan. Dan yang sebetul, dia buat sebetul. Tak ada mesra lah. Pasal apa? Pasal malas nak bergaduh. Silap jawab. Kesikuf lah. Tak ada kesikuf. Taliban tu guna. Pom lah. Kan? Habis itu magazine, tambah lagi magazine lain pula. Baik. Duk belajar bahasa apa? Ni bukan belajar bahasa apa. Ni kita baca kitab, kita kurang sikit lah. Yang berani sikit, saya tak ada apa boleh kata kan. Gelap. Kalau ada, kita ada budi bicara lah. Ayo. Kemudian, dari kita di sini, sebab kadang-kadang isteri cemburu kepada siapa saja sampai kepada ibu dan dia tak kira sama-sama pun. Dia cemburu. Kadang-kadang sampai mak laki dia pun dia cemburu. Adik perempuan pun dia cemburu. Adik perempuan laki dia lah, kakak ipar dia. Sehingga ia menjadi orang yang selalu mengawasi semua gerak-gerik suaminya dan curiga. Macam kawan dia. Suruh korek cari dalam Facebook. Laki dia ni. Duk sembang siapa, cerita siapa dia punya friend dia kan. Follow dia siapa dia. Tengok dia. Pasal apa? Pasal dia nak cari modal, nak cemburu. Pasal apa? Modal nak cemburu ya. Ya. Jadi juga suami tak pakai nama sebenar dalam Facebook. Ada muka dia. Dia cari jumpa dia. Jumpa. Dahsyat ni. Dahsyat pada apa CIA punya apa. Ni. Keseberangan. Ini adalah sikap yang tidak layak. Oleh kerana itulah ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menikahi wanita Ansar? Perempuan Ansar ni, dia pun ni suka jawab lelaki depan kata apa? Bukan benar. Sebab tu Umar bila sampai di Madinah, kan? Mana dia pada jawab, dia buka tak pada jawab. Dia belajar ke orang perempuan di Madinah, lelaki kata apa dia jawab. Ada satu riwayat nak tergelak juga baca, tapi riwayat ini tak sahih. Tapi disebut oleh sebagian ulama lah riwayat tu. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi riwayat ini tak sahih. Bila kita dengar dia tahu dia tak sahih, saya cerita. Jadi ada seorang lelaki, seorang sahabat. Dia nak pergi mengadu dekat Umar, dekat Khalifah Umar lah, tentang isteri dia. Suka untuk melawan dia ni. Tapi cerita dia tak sahih. Pasal apa nak cerita? Nak cerita tu bukan pasal nak syok. Nak cerita tu nanti bila dengar cerita ni, cerita tak betul. Kita tahu. Pasal sampai rumah Umar, dia dengar suara bini Umar kuat bila suara dia. Bini lekah dia. Dia pun balik. Dia kata apa? Jadi ada rajulan jaa ila Umar yashku ilayhi khuluq zawjati fa waqafa fi bibabihi yantadhiruhu. Dia sampai Umar, dia tunggu depan rumah, dia dengar fasami'a imra'atahu tastatilu alayhi bilisaniha wa huwa sakitun la yaruddu 'alayha. Dia dengar bini Umar ni nak pompang, Umar diam senyap. Cerita tak betul lah. Umar kalau betul. Maka orang tadi pun balik. Dia kata, kalaulah Amir Mukminin macam ni, kan, aku lagi ya. Kalau Khalifah macam ni, aku lagi lah tak boleh lah kan. Dia nak tanya macam mana nak buat ni. Umar diam, dia kata apa pun. Maka Umar keluar, Umar nampak dia balik. Umar panggil, hei, ma'ajatuka ya akhi, apa hajat kamu datang? Faqala ya Amirul Mukminin. Dia kata, Amirul Mukminin, ji'tu ashku ilaika khulqa zawjati wa siqalataha alayya.
Saya mari nak mengadu pasal bini saya ni. Suka melawan. Kan? Suka melawan, bercakap kasar-kasar kat saya ni. Nak mengadu ni. Fasami'tu zawjataka kadzalika. Maka saya dengar isteri kamu pun macam tu juga. Faraja'tu, maka saya balik. Tak guna lah saya nak tanya. Dah tengok dah. Kalau khalifah tadi aku lagi lah. Jadi aku pun kata dalam diri aku, "Idza kana hadha hala amirul mu'minin ma'a zawjatihi fa kaifa hali?" Kalau macam inilah akhlak amirul mu'minin, akhlak aku macam mana dia dah? Maka Umar kata apa? Faqala lahu Umar, "Innama tahammaltuha li huquqi laha 'alayha." Dia kata aku tahan, aku tak marah kat dia, aku diam pasal apa? Kerana ada hak-hak yang wajib kat atas aku kena tunaikan pada dia. Innaha tabakhatun li ta'ami. Dia ni tukang masak bagi makanan aku. Sebab tu dia kata apa, aku diam ya. Khabazatun li khubzi, tukang uli roti aku. Khabazah, orang yang uli tepung buat roti, lepas tu dia biar perah roti naik baru dia bakar. Ghassalatun li thiyabi, orang yang basuh baju aku. Radda'atun li waladi, yang bagi susu pada anak aku. Walaysa zalika biwajibin 'alaiha, padahal semua benda tu bukan wajib kat atas dia. Ini dia pun dah jadi modal ni. Kan saya bukan wajib basuh baju abang. Saya bukan wajib masak abang. Kita kata kat dia, "Oi, hadis tak sahih. Riwayat tak sahih." Kita ada modal jawab balik. Kan? Dia. Wa yaskunu qalbi biha 'anil haram. Jadi hati aku ni dengan bini aku, hati aku jadi tenang daripada melakukan perkara haram. Kan? Nak tengok perempuan lain, bini aku dah ada, tengok perempuan lain lah. Hati aku jadi tenang dengan isteri aku daripada melakukan perbuatan haram. Fa ana atahammaluha lidzalika. Maka aku tahan diri aku daripada benda tu. Umar ni bukan tetap orang ke pun kena tahu. Syaitan pun tak mau tengok dia. Syaitan, siapa kata? Nabi kata, dia pun tak tahu. Nabi kata kalau lalu kot lorong tu, syaitan tak lalu lorong. Tak lalu dah. Lalu lorong lain. Padahal Umar bukan dapat dia pun. Ada dah. Tapi metode ini jadi, kan? Orang kata apa? Macam menikus. Tak betul ni. Faqala rajul, maka laki-laki tadi kata, "Ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, wa kadzalika zawjati, bini aku pun sama juga dia lah." Qala fatahammalha, Umar kata, tahanlah ya akhi, saudaraku, fa inna ma hiya muddatun yasirah, tempoh masa tak lama pun kita kena sebab saya. Nanti kita tak mati dulu, dia mati dulu. Kalau dia mati dulu, kita ada peluang lagi nikah lagi. Kalau kita mati, kalau orang berani. Tak berani, malah nak serbu tu soalan. Fahadil qisah la najid laha aslan. Tak ada kisah ni, tak ada asal. Tak ada. Tak ada seorang pun ulama hadis yang cakap pasal ni. Cumanya disebut oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi, Al-Faqih Syafi'i. Disebutlah kitab fiqh Syafi'i. Dalam hasyiah ada syarah minhaj. Tapi tak ada hadis yang sahih. Tapi disebutlah kitab fiqh Bujairimi. Dan kitab fiqh Syafi'i. Okey. Begitu juga disebut oleh Abu Laith Samarqandi dalam kitab fiqh Hanafi, kitab Tanbihul Ghafilin disebut. Begitu juga Ibn Hajar Al-Haytami, ulama mazhab Syafi'i. Tak ada seorang pun dia sebut cerita ni, dia sebut sanad sekali, tak ada. Dia sebut cerita ya. Sebut cerita pun dengan lafaz diriwayatkan. Lafaz sakit lah dia panggil. Okay. Kemudian yang masyhurnya tentang Umar ni adalah perlainan. So Umar ni kita bacalah sirah dia, orang gerun kat dia. Orang gerun. Macam mana bini dia? Bini dia bersama ahli Allah gerun kat dia. Sebab tu dalam satu hadis,
Riwayat Bukhari. Umar ni dia mari jumpa Nabi SAW. Sampai-sampai kat Nabi, dia dengar ada seorang perempuan riuh. Perempuan dekat Nabi SAW. Maka dia tanya soalan, hak ni tanya soalan, hak ni tanya soalan, hak ni tanya soalan. Suara mereka ni tinggi daripada suara Nabi. Umar pun bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengar suara dia senyap. Selerak lari. Nyorok balik Nabi. Nabi jawab salam, Umar pun masuk. Nabi gelak. Nabi Umar kata, Azhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Orang ni dapat tengok gigi Rasulullah. Dia kata, orang ni Rasulullah gelak lah. Senyum, nampak gigi. Azhakallah. Allah bagi Nabi gelak. Seronok lah, Umar pun. Sahabat-sahabat dia tengok Nabi gelak, Nabi senyum. Dia buat lagi seronok. Kalau Nabi buka masa merah tu, pakai cuci senang buka. Semua orang tu. Umar pun macam tu. Nabi kata, Ajibtu min ha'ulai Ajibtu min ha'ulai allati kunna indi. Aku pelik. Nabi kata, aku tengok perempuan yang ada produk sini tadi. Ya kan? Aliyah aswatihinna, suara mereka tinggi. Apabila mereka dengar suara kamu, Umar, yabtadirna al-hijab, semua lari mereka balik tabir. Umar kata, ya aduwati anfusihim, hai musuh-musuh pada diri mereka. Atahadnani wala tahadna Rasulullah. Apa gerun ke aku, apa tak gerun ke Rasulullah? Dia berkata apa? Naam, nahabuka ya Umar. Kami gerun ke engkau Umar. Anta aghlaz wa afad min Rasulillah. Hang lebih keras, bengis daripada Rasulullah SAW. Dia Umar. Sahih Bukhari. Ada dua ya? Bukhari. Betul. Sebab tu bila Umar jadi khalifah, orang pakat takut, pakat jadi tak seronok. Bila Umar naik khutbah jadi khalifah, dia kata apa? Balagani anna an-nasa habu shiddati wa khafu ghilzati. Telah sampai kepada aku, hai sekalian manusia, kan? Berita bahawa orang takut, gerun kepada kebegisanku dan kekasaranku. Wa'lamu ayyuhan nas anna hadhihi al-ghilzata qad ishtaddat. Ketahuilah sekalian manusia bahawa kekerasan ini hari ini makin bertambah-tambah. Tu dia. Dia kata makin bertambah-tambah. Orang dengar tu dia. Kan? Khalifah ni. Walakinnaha akan tetapi kebegisan dan kekasaran itu ala ahli tughyan, ke atas orang yang melampau sombong. Dia kena walakinna ala, kan, akan tetapi ke atas orang yang baik-baik ni. Wa ana alyanu ilaihim, aku terlebih lembut kepada mereka daripada isteri-isteri mereka kepada mereka. Orang nak orang. Kan? Seorang dia. Tadi Umar kata, oi, marah ni tambah-tambah. Hari ni marah ni keras ni tambah-tambah. Umar, kan? Kita baca sejarah dia macam tu. Itu cerita dia lah. Habis, cerita banyak tak boleh. Jadi cerita kisah Umar takut dengan bini tadi, cerita tak asal. Bukan dia takut cerita tu. Cerita tak sebut kata Umar takut. Cerita dia dalam kata Umar ni tak jawab bini dia pasal dia teringat. Bini dia ni buat bini kan. Dan bukan bini dia pun. Tu dia tahan tu. Tapi cerita ni tak sahih. Disebut dalam kitab fiqh, sama ada fiqh mazhab Syafi'i atau fiqh mazhab Hambali dan Hanafi. Tapi la asla lahu. Tak ada sanad. Ketika yang ada seorang perempuan tegur Umar kerana Umar kata masuk turunkan mahar. Ya. Buat kita Betul.
perempuan tadi kan. Kan Umar apa nama? Dia turunkan mahar kan, dia orang agiu dengan dia lah. Dia terima lah tadi. Jadi itu sah. Kita mas kahwin kan. Baik, ada soalan lagi? Boleh kita tengok mana sambung dia. Cerita perempuan Nabi kita buat Nabi tak nikah wanita asal kerana wanita asal ni sangat cepu, sangat cemburu. Itu dia akal ilah sebab dia lah. Boleh yang sembilan insyaAllah seorang isteri katanya memperhatikan penampilan dia, kepala lelaki dia. Kan? Bagi segak ala kepala lelaki dia. Beli segala alat-alat kosmetik semua kan. Hak mahal-mahal. Bukan nak pakai tujuh orang. Pakai duit lelaki dia. Minyak wangi hak spray tahan seminggu. Kalau nak mandi, nak keluar rumah, kena mandi sabun 3 kali sabun baru hilang minyak wangi. Dia kena buat macam tu lah. Ni duduk rumah pakai baju kelawar. Rambut tu pun dekat dalam siap. Lagu cuba. Nak keluar rumah baru nampak orang. Duduk dalam rumah tak nampak macam orang. Jangan macam tu kan. Tapi insyaAllah lah. Kita ni bukan contoh kita lah kan. والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته